Yah ni juga selalu mimpi Kak Lang bertenggek dekat tingkap tempat dia tidur tu. Benda tu tak buat apa-apa, dia just macam tengok Yah tidur je. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Sebelum aku teruskan kepada cerita kita, aku sebenarnya ada good news untuk korang. So kita ada Sechis, kita dah restock Sechis yang sebelumnya ada WhatsApp aku, Kak Nina nak Sechis tapi kita orang tak restock. So baru-baru ni aku baru restock. Jadi minggu lepas aku tak ada banyak video kan. Ada jugalah 2. Sebab minggu lepas aku tengah restock Sechis untuk korang. So good news untuk korang sebab aku dah restock Sechis dengan new packaging. So korang boleh nampak dia packaging ni comel, ada semut dekat sini guys. Okay, so ada yang balang RM11 dan juga ada yang pack. Okay, yang pack ni masih lagi packaging yang lama sebab kita orang nak habiskan yang lama ni. Untuk pengetahuan korang, aku dah buat produk yang baru iaitu comel tak? Comel tak? Yang ni adalah All Crunch. Okay, so ni adalah dia macam style Choco Jar gitu. Sikit muka macam Choco Jar gitu. Kita patah balik. So topping dia Milo. Ni adalah Choco Jar. Lele guys. So apa pun aku akan buka dulu untuk korang. Sekarang ni kita tengah promo sebab kita baru launch benda ni. Jadi promo ni bermula daripada semalam 23 Mei sampai 27 Mei kalau tak silap aku. Korang boleh follow IG shop. Aku akan drop dekat sini je IG shop. Tak pun nanti aku pin lah komen kan. So korang boleh jumpa lah dekat sana. Mana pula sudu aku. Okay, ni adalah dalam dia ada Milo. So ini adalah Choco Jar tu, korang boleh nampak kan. Yang ni kalau sebalang RM10.9. Sekarang ada promo, korang beli 3 cuma RM30 je. So aku nak tunjuk kat korang, aku takut bersepah ni. Okay, sekejap. Aku nak gaul macam mana? Bodoh, macam cacat gila nak makan. Okay, so ini adalah, nampak tak? Nampak tak? Okay, ini adalah tekstur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Serius, makan benda ni, ini sebenarnya dah 2 balang tau. Aku jual aku yang mengketerdarah benda ni. Benda ni seriously sangat addictive. So untuk korang dapatkan aku punya All Crunch-nya ni, aku akan drop lah nanti link dekat bawah. Tak pun korang yang dah pernah beli Sechis, korang just WhatsApp nombor yang sama je sebab kita guna nombor yang sama je untuk jual Sechis dan juga All Crunch-nya. Okay, kita teruskan kepada cerita kita. Korang mesti pernah dengarkan kisah tentang budak-budak ataupun bayi yang baru lahir dalam 2 tahun ke bawah ni selalu menangis-nangis time maghrib. Kalau korang ni pernah ada adik, anak buah ke, anak saudara ke, anak menakan, tak pun anak sendiri, korang mesti pernah mengalami situasi ni. Masuk je waktu maghrib, budak tadi tu masih akan menangis non-stop, melalak macam kena histeria pun ada. Dia punya menangis tu bukan sebab lapar ke atau apa, tapi dia nangis tu macam seolah-olah dia takutkan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Dan kalau korang perasan juga, masa diorang tengah menangis tu, mostly diorang punya mata tu akan pandang ke atas. Sebenarnya apa yang diorang nampak sampai diorang menangis macam tu sekali? Dulu anak menakan aku yang sulung pun kena macam ni juga. Masa tu dia newborn lagi, dalam 2-3 bulan macam tu. Masuk je waktu maghrib auto melalak, tak ingat dunia. Dia berhenti menangis pun sebab dia terlalu penat menangis. And then mata dia masa tengah nangis tu kan confirm dia akan pandang ke atas. Dia akan tengok something macam dekat penjuru ke ataupun dekat atas ceiling macam tu lah. So hari ni aku nak cerita tentang jin yang dikatakan selalu mengganggu bayi. So without wasting any time, let's get started. Jin yang aku masukkan tadi adalah Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni dikatakan sejenis jin yang suka mengganggu bayi masa baru lahir lagi. Ummu Sibyan ni dikatakan suka ganggu bayi yang baru lahir, terutamanya 2 tahun ke bawah lah. Selain mengganggu bayi, Ummu Sibyan ni juga dikatakan suka juga kacau perempuan yang tengah mengandung. Digambarkan rupa Ummu Sibyan ni macam seorang perempuan, tapi dia punya muka tu memang sangat-sangat creepy. Lepas tu cara jalan dia bukan jalan macam manusia biasa, jalan berkaki 2, tapi cara jalan dia adalah merangkak dekat dinding sama macam cicak. Ummu Sibyan ni juga dikatakan mampu mengikat rahim perempuan. Kadang-kadang tu juga Ummu Sibyan ni boleh bunuh bayi yang ada dalam kandungan perempuan tadi. Waktu kesukaan Ummu Sibyan ni adalah pada waktu maghrib. Sebab itulah waktu maghrib kita kena tutup pintu, kena tutup tingkap. Kalau waktu senja macam ni kita tak tutup semua tadi tu, kemungkinan besar jin tadi ni dia akan masuk ke dalam rumah dan mengganggu keharmonian keluarga kita. Nak pula kalau kat rumah tadi tu dia ada anak kecil. Lagilah Ummu Sibyan ni suka masuk, suka kacau budak tadi. Sebab itulah bila time maghrib je budak ni automatik akan melalak menangis tengok dekat atas.
Selain jin Subian ni, waktu senja ni sebenarnya kesukaan iblis dan juga syaitan. Jadi bila masuk je waktu senja, syaitan dan iblis ni akan mula berkeliaran. Dia ibarat macam waktu siang tu adalah waktu untuk manusia, malam tu adalah waktu untuk dorang. Aku pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW. Baginda ni pernah cakap, kalau manusia ni boleh tengok apa yang ada pada waktu malam, nescaya kita ni tak akan berani keluar pada waktu malam. Kita akan takut. So berbalik kepada Sibian tadi, dikatakan Sibian ni juga boleh masuk ke dalam rahim wanita. Bila dia dah masuk ke dalam rahim perempuan tu, perempuan tadi ni dia jadi macam susah nak pregnant. Dia akan ikat rahim dan menyumbat rahim perempuan tadi supaya perempuan tadi tak boleh mengandung. Wallahualam, benda ni aku dapat apa yang aku baca. Tapi ada juga yang kata yang menyebabkan budak-budak tadi tu menangis melalak, meraung macam kena histeria tu bukan Sibian je. Yang mengganggu budak tadi tu adalah saka mak dan ayah dia. Macam mana nak tahu kalau budak tadi tu dia kena gangguan Sibian? Yang pertama, biasanya budak tadi tu dia akan menangis melalak sambil mata dia pandang ke atas ataupun pandang satu sudut. Yang kedua pula, budak tadi tu macam tiba-tiba terjatuh seolah-olah macam dia kena tolak sesuatu. Yang ketiga, dikatakan budak tadi ni akan mengigau sambil mengetap gigi dia berkali-kali. Manakala petanda yang keempat, budak tadi tu dia akan demam panas selepas asar sampailah sebelum subuh. Manakala ciri-ciri perempuan yang diganggu oleh Sibian pula, yang pertama, perempuan ni akan rasa sesak nafas lepas asar, kadang-kadang berlanjutan sampai ke tengah malam. Petanda yang kedua, fikiran perempuan tadi akan jadi kusut. Kemudian dia akan rasa sakit dekat tulang belakang dia. Dan yang terakhir, perempuan ni biasanya dia akan selalu mimpi benda-benda yang menakutkan. So macam mana nak avoid daripada kena gangguan Sibian ni? Macam yang aku cakap awal-awal tadi, kita kena tutup tingkap dan juga pintu masa sebelum maghrib. Yang kedua pula, orang kata jangan angkat kain yang kita jemur dekat luar pada waktu maghrib, terutama kalau kain tu still lagi basah. Maksudnya mungkin tengah maghrib, lepas tu kita lupa nak angkat kain, lepas tu kain tu tak kering lagi, tapi kita angkat juga masuk ke dalam. Orang kata itu adalah kemungkinan besar juga Sibian tu akan masuk ke dalam rumah kita. Jadi nak elakkan dia, masa waktu maghrib tu tak kering lagi, biar je lah sampai esok tu rambik ke apa. Aku nak share pula tentang kisah seorang perempuan ni. Dia kena ganggu Sibian masa dia mengandungkan anak pertama dia. So perempuan tadi dia beri nama sebagai Yah. Dia cerita masa awal-awal dia pregnant dulu, dia dah mengalami kejadian-kejadian pelik. Lepas dia pindah ke quarters, lagilah kejadian pelik tu makin menjadi-jadi. Dan pada masa tu dia pregnant 7 bulan. Rumah yang dia duduk dekat quarters tu tingkat 4 pula. Yah ni selalu tinggal seorang diri tau dekat rumah tu, sebab suami dia kerja dekat KL. So maksudnya dia dengan suami dia ni macam PJJ, perhubungan jarak jauh. Yah ni beritahu dekat quarters tu tingkat 1 dengan tingkat 2 ada orang duduk, tapi tingkat 3 tak ada orang duduk. Lepas tu dia pula sorang-sorang duduk dekat tingkat 4. So nak hilangkan rasa sunyi tu, Yah ni pun belilah 2 ekor anak kucing. Setiap malam Yah ni selalu terdengar bunyi siulan angin, macam bersiul, macam bunyi seruling tu. Dan pada masa ni jugalah kucing-kucing dia tadi ni akan mengiau non-stop. Even Yah ni dia rasa takut, tapi dia nak boleh buat apa kan, tu rumah dia, jadi dia duduk jugalah. Nak tak nak dia terpaksalah hadap benda tu setiap hari, sebab dia tak tahu nak ke mana kan. Setiap malam juga Yah ni selalu mimpi perut dia diusap dan juga diurut. Kadang-kadang tu mimpi ni terjadi sampai 4 kali berturut-turut, macam something fishy. Yah ni juga selalu mimpi Kak Lang bertenggek dekat tingkap tempat dia tidur tu. Benda tu tak buat apa-apa, dia just macam tengok Yah tidur je. Kadang-kadang Yah ni mimpi bayi yang merangkak ke arah dia dan minta disusukan. Tapi yang creepynya, baby tadi tu dia mempunyai gigi yang tajam-tajam macam gigi ikan. Mimpi ni berulang-ulang terjadi sampailah kandungan Yah mencecah 8 bulan. Yah ni kan selalu tinggal seorang-seorang dekat quarters tu. Satu hari tu dia ajak kawan baik dia bernama Rohaya untuk teman dia tidur dekat quarters. Esok pagi tu kawan dia ni kalut-kalut balik ke rumah, and then lepas 2 hari kemudian macam tu, Yah ni berjumpa dengan kawan dia tadi yang nama Rohaya. Yah pun tanyalah kawan dia. Kawan dia pun beritahu yang lepas dia balik daripada rumah Yah ni, kaki dia jadi sakit dan ada tanda-tanda lebam. Bila kawan Yah ni pergi berubat, ustaz tu kata kawan Yah ni dia telah diganggu oleh polong. Lepas tu Yah ni panggil pula kawan dia yang bernama Yuyu untuk teman dia dekat quarters tu. Esok tu Yuyu ni pula demam. Yah ni pun melawatlah Yuyu. So mak Yuyu ni beritahu yang Yuyu demam, dan Yuyu ni cakap merapu macam orang yang tak sedar diri. Pada masa tu Yah ni dah mula rasa tak sedap hati. 2 orang kawan baik dia kena ganggu dengan benda tu. So dia pun decide lah untuk kontak lelaki dia dan minta lelaki dia balik ke quarters. Dia beritahu dekat suami dia, dia nak cari rumah yang baru. Kononnya sebab dia tak larat lagi nak panjat tangga sebab dia dah sarat. Tapi sebenarnya Yah ni tak beritahu apa benda yang terjadi sebenarnya dekat suami dia. Akhirnya Yah pun dapatlah sebuah rumah sewa yang baru dan dia pun berpindah dekat sana. Rumah yang Yah sewa ni dekat kawasan perumahan, so dia tak adalah takut sangat sebab ada jiran sekeliling rumah dia. Satu malam tu masa Yah tengah tertidur depan TV, tiba-tiba suami dia datang dekat dia, kejutkan dia untuk suruh tidur dekat dalam bilik. Yah nampak suami dia
je senyum je dan usap kepala Yah. Bila Yah dah bangun, Yah nampak husband dia pun terbaring dekat sebelah dia depan TV. So apa lagi, Yah ni pun kejut kalau suami dia. Yah pun tanya suami dia, ada tak suami dia kejutkan dia tadi? Tapi suami dia cakap tak. Suami dia pun sama macam Yah, tertidur depan TV, tak sedar apa-apa. Yah ni pun mula pelik, takkan dah pindah ke rumah baru pun still kena kacau. Tinggal lagi sebulan Yah ni nak bersalin, hari-hari Yah mula terasa sakit. Yah ni mula jalan terkangkang-kangkang sebab sakit dan ada lendir yang keluar. Bila pergi cek dekat klinik, doktor kata jalan tak terbuka lagi sebab baru 1 cm. Jadi Yah ni pun berjumpa lah dengan bidan. Bidan ni pelik sebab kenapa jalan tu macam tak terbuka lagi untuk baby tu lahir. Bidan tadi tu pun suggestkan dekat Yah untuk pergi cari air tawar. Kemudian suami Yah ni pun bawa lah jumpa nenek dia sebab nenek dia ni macam pandai berubat juga. Lepas Yah minum air tawar yang dibuat oleh nenek dia tu, Yah ni tiba-tiba jadi macam lemah semangat, jadi sedih. Nenek dia cakap Yah ni sedih sebab dia terpaksa berpisah dengan Sibian tu, macam efek lah ataupun kesan daripada air tawar tu menyebabkan Yah ni rasa sedih, kena berpisah daripada Sibian tu. Nenek diorang beritahu yang sebenarnya jin Sibian tu dah lama berdamping dengan Yah. Tujuan jin tadi tu berdamping dengan Yah sebab dia nak halang Yah ni daripada melahirkan anak diorang. Lepas Yah dengan suami dia balik ke rumah dalam pukul 11 malam macam tu, esoknya pukul 9 pagi Yah selamat melahirkan anak sulung diorang. Lepas anak sulung dia dah cecah 3 bulan, Yah ni pregnant pula anak diorang yang kedua. Husband dia still lagi kerja dekat KL, so terpaksalah diorang ni PJJ sekali lagi. Jadi Yah tinggal dekat rumah sewa tu dengan anak dia yang sulung tadi itulah. Yah kata anak sulung dia ni memang tak boleh tinggal seorang-seorang. Kalau tinggal seorang-seorang confirm akan menangis teruk. Yah ni sampai terpaksa bawa anak dia ke tandas. Kalau dia nak kencing ke apa, dia terpaksa bawa anak dia. Sebabnya kalau dia tinggal anak dia dekat ruang tamu ke dekat bilik je, anak dia mesti akan menangis. Anak dia ni seolah-olah takutkan sesuatu yang amat sangat. Benda ni terjadi sampailah anak dia tu berusia 6 bulan. Benda macam ni jadi lagi teruk bila masuk waktu senja sampailah pukul 8 malam. Kadang-kadang tu terjadi dalam pukul 4 hingga 5 pagi. Disebabkan Yah ni dah rasa tak tahan, dah rasa takut, dia decide untuk pergi ke KL jumpa dengan suami dia. Pagi esok tu suami dia pun bawa lah Yah dengan anak dia ni pergi dekat Damansara Damai untuk berjumpa dengan seorang ustaz. Ustaz tu pun cakap macam yang nenek suami dia kata, iaitu Sibian ni dah lama berdamping dengan Yah. Jin tu sebenarnya nakkan anak pertama diorang. Sebab itulah umur anak dia 6 bulan pun still lagi jin tu berdamping dengan Yah. Sejak daripada kejadian ni, suami Yah ni decide untuk berhenti kerja dan dia pulang ke kampung dan tinggal dengan isteri dia. So sekarang dikatakan gangguan Sibian tu dah tak ada lagi. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah Sibian? Mungkin di antara korang ni pernah mengalami, maksud aku mungkin korang ni pernah ada anak kecil ke apa kan. So korang pernah mengalami kejadian-kejadian macam ni. Korang pernah pergi jumpa ustaz, ustaz pun kata anak korang ni diganggu oleh Sibian atau apa. So please komen pengalaman korang kat bawah. Mungkin ada antara kita ni yang nak tahu kisah pengalaman daripada korang pula tentang Sibian. Okay guys, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Okay, tentang produk aku ni, aku akan letak link dekat bawah, so korang pergi klik je. Dan aku akan letak pin komen jugalah untuk kat bawah supaya korang boleh klik link WhatsApp tu dan terus beli. Alright, dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.